Pernah tak anda terfikir, kenapa Jepun serang negara kita masa Perang Dunia Kedua? Di sebalik semua pertempuran tu, sebenarnya ada dua sebab utama. Satu, strategi ketenteraan dan dua, kekayaan sumber alam kita. Dalam perkongsian kali ini, kita akan bongkar faktor-faktor kritikal yang buat tanah Melayu, Sarawak dan Sabah jadi sasaran utama Jepun. Semuanya bermula pada tarikh keramat ni, 8 Disember 1941. Bayangkan, tentera Jepun tiba-tiba lancarkan serangan mengejut, mendarat serentak di Kota Baru dan juga di Singgora dan Patani. Ini bukan serangan kecil-kecilan tau. Ini adalah langkah pertama dalam satu rancangan yang sangat besar yang akan mengubah sejarah negara kita buat selama-lamanya. Soalan yang paling penting sekali, kenapa negara kita? Dengan begitu banyak tempat lain kat Asia Tenggara ni, apa yang istimewa sangat pasal tanah Melayu dan Borneo sampai Jepun sanggup rancang serangan besar-besaran macam ni? Baiklah, untuk jawab soalan tu, kita akan lihat beberapa perkara. Kita akan sentuh tentang serangan mengejut tu, lepas tu kita bedah dua motif utama, kepentingan ketenteraan dan kekayaan bahan mentah. Kemudian, kita tengok macam mana Jepun laksanakan kemarahan dia dan akhir sekali kita simpulkan dua faktor penentu di sebalik semua ini. Jom kita mulakan dengan faktor yang pertama, kepentingan dari segi ketenteraan. Bagi Jepun, tawan negara kita ni bukanlah matlamat terakhir. Tak, sebaliknya ia cuma langkah pertama, macam buah catur dalam satu permainan strategik yang jauh lebih besar. Kalau kita tengok peta, memang jelas kedudukan negara kita ni sangat-sangat strategik. Ia ibarat pintu gerbang antara Lautan Hindi dengan Laut China Selatan. Sesiapa yang kawal laluan ni, dia sebenarnya kawal nadi perkapalan dan ketenteraan untuk seluruh Asia Tenggara. Dan Jepun, mereka faham betul pasal ni. Rancangan Jepun ni macam satu siri domino yang dah disusun cantik. Langkah pertama, kuasai tanah Melayu untuk buka laluan. Lepas tu, langkah kedua, tawan pangkalan utama British di Singapura. Dari situ, senanglah mereka nak rampas sumber minyak kat Sumatera dan akhirnya takluk pusat pentadbiran Belanda di Jawa. Nampak tak? Semuanya bermula dari sini, dari negara kita. Okey, selain daripada strategi tentera, ada satu lagi sebab yang sama pentingnya, iaitu kekayaan bahan mentah. Jentera perang dan industri Jepun perlukan bahan api untuk terus bergerak dan mereka tahu betul kat mana nak cari semua tu. Slide ni tunjuk dengan jelas harta karun yang Jepun buru. Cuba tengok senarai ni. Bijih, timah dan getah. Kita masa tu pengeluar utama dunia tau. Lepas tu, minyak yang sangat kritikal dari Sarawak. Belum lagi kita cerita pasal bauksit, arang batu, biji besi. Menguasai semua ni bermakna memastikan empayar Jepun boleh terus hidup dan berperang. Dan semua ini dibungkus cantik dalam satu idea besar yang dipanggil Kawasan Kesemakmuran Bersama Asia Timur Raya. Konsepnya nampak macam bagus, tapi sebenarnya mudah je. Negara-negara Asia lain bekalkan bahan mentah, manakala Jepun pula jadi kuasa industrinya. Kiranya, ini adalah sebuah empayar ekonomi yang dibina atas nama pembebasan Asia. Jadi, kita dah faham kenapa Jepun datang. Sekarang, jom kita tengok macam mana pula. Kemarahan tentera Jepun ni bukan nasib, tapi satu serangan yang sangat pantas, tersusun dan dirancang dengan begitu teliti. Selain guna kekuatan tentera, Jepun ni bijak guna propaganda. Slogan macam Asia untuk orang Asia ni memang kena dengan sentimen penduduk tempatan yang dah muak dengan penjajah barat. Tapi ironinya, mereka sebenarnya cuma nak gantikan satu penjajah dengan penjajah yang lain, iaitu diri mereka sendiri. Garis masa ni dah menceritakan segalanya. Daripada pendaratan pertama pada 8 Disember 1941 sampailah kejatuhan Singapura pada 15 Februari 1942, keseluruhan kempen ni cuma ambil masa lebih kurang 70 hari je. Bayangkan, kelajuan dan kecekapan tentera Jepun ni memang betul-betul buat pihak British terkejut habis. Jadi, untuk kita rumuskan, pada dasarnya pencerobohan Jepun ni didorong oleh dua faktor utama yang saling berkait rapat. Inilah dia rumusan utamanya. Senang je nak faham. Di satu pihak, ada keperluan ketenteraan nak kawal laluan laut strategik dan lumpuhkan pangkalan British di Singapura. Di pihak satu lagi, ada eksploitasi ekonomi nak dapatkan bahan mentah penting macam minyak, getah dan timah untuk jentera perang mereka. Bila dua-dua faktor ni bergabung, pencerobohan tu memang tak dapat dielakkan lagi dari sudut pandang Jepun. Dan ini membawa kita kepada satu persoalan yang lebih besar. Gabungan matlamat tentera dan ekonomi ni bukan sekadar penyebab perang. Ialah tinggalkan satu legasi yang sangat mendalam. Jadi macam mana pendudukan Jepun ini sebenarnya terus membentuk politik, masyarakat malah identiti negara kita sampai ke hari ini? Itu satu persoalan yang menarik untuk kita sama-sama fikirkan.